dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bersiaran waktu ini menerusi perkongsian Pesona di Zara untuk slot pertama di Aspirasi edisi Isnin. Nak terus bersemangat, lebih bersemangat bila tengok tetamu kita ni. Saya ada macam jealous saja. Seperti dalam konti je kan. Tapi Alhamdulillah hari ni bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Pesona di Zahra teroleng-oleng atas air. Ustaz kat mana tu? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ni kan Ustaz walaupun dekat dalam konti Ustaz satu masa dulu di bawah kedalam padi, kali ni ke lautan. Ustaz berada di Ustaz. Masya-Allah. Mudah-mudahan semua dikurniakan kemudahan untuk Ustaz dan kita akan terus bersiaran hari ni Ustaz. Jangan lupa Ustaz Pesona di Zara Ustaz ya. Alhamdulillah. Hari ni Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-89 Ustaz. Ni Allah yang pemberi, maha pemberi kekayaan. Silakan Ustaz untuk pesan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan dirahmati Allah, dijikati kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana anda berada dan di mana saya berada, tetap kita dapat untuk sama-sama di Pesona di Zahra. Jadi dalam perkongsian yang menarik, Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga. Saya sekarang berada di pulau-pulau di sekitar tanah air kita bersama dengan grup ataupun daripada UTM dan sahabat dari universiti ada program di sini dan mudah-mudahan doakan Allah mudahkan semuanya insya-Allah. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Kita bicara mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mughni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kekayaan. Jika minggu lepas kita kongsikan nama Allah Al-Ghani, iaitu Allah yang kaya, maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada program ini ada maknanya Al-Mughni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kekayaan kepada kita manusia ini. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi surah rujukan kita boleh lihat surah An-Najmi. Surah An-Najmi ayat 38. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Annahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan mencukupkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kekayaan dan mencukupkan keperluan kita. Jadi pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita kelebihan daripada harta dan kekayaan. Kita nak kongsikan ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kekayaan kepada seseorang. Supaya apa? Supaya kita dapat menelusuri sebab-sebab untuk Allah anugerahkan kekayaan dan juga harta kepada seseorang itu. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mughni akan menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu dengan dua keadaan ataupun dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan keperluan yang dia usahakan. Sebab itu, bicara mengenai usaha, kita tengok ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, banyak Nabi suruh kita berusaha. Jangan malas, kena berusaha dan jangan pernah berhenti berusaha. Soal dapat ke tak dapat tu soal lain ibu-ibu, kakak sekalian. Yang penting kita berusaha dan tingkatkan usaha kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah jemu, jangan pernah kita rasa macam kita tak mampu untuk buat. Maknanya usaha. Dengan usaha Allah Subhanahu Wa Taala akan anugerahkan kepada seseorang itu kurniaan dia. Itu yang pertama yang kita kena tahu, kita kena faham supaya kita dapat menelusuri sebab-sebab kenapa Allah Al-Mughni menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu. Yang keduanya apa? Yang keduanya dengan tanggungjawab yang kita tunaikan. Ini satu benda yang menarik ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan. Kita disuruh untuk menunaikan tanggungjawab. Dan yang menariknya dalam Islam, kita ada tanggungjawab pada diri kita. Kemudian kalau kita ada kemampuan, kita disuruh untuk
menunaikan tanggungjawab pada keluarga kita. Kalau kita ada kemampuan lagi, tanggungjawab kepada masyarakat, kepada negara dan lebih tinggi kepada ummah Islamiah sekaliannya. Dan sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni akan mencukupkan dan menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu perkara yang menarik yang kadang-kadang kita tak boleh dapat nak fikir dia punya logik dia macam mana, tapi Allah yang menganugerahkan, Allah yang mengurniakan sesuatu itu kepada kita. Jadi dua benda ni. Jadi apa yang kita kena faham adalah yang pertama sekali adalah keperluan kita yang kita usahakan. Sekejap lagi selepas rehat saya akan kongsikan apa cara nak usahakan sesuatu benda tu. Okey. Yang keduanya iaitu dengan cara tanggungjawab yang kita tunaikan. Sebab tu terutamanya kepada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian kan. Ayah-ayah atau abang-abang saya sekalian kan, untuk dalam dalam keluarga kita kan. Tanggungjawab kita kena tunaikan, kita kena usahakan kan. Jangan pernah rasa susah, jangan pernah rasa jemu. Allah Subhanahu wa taala Al-Mughni akan menganugerahkan kepada kita kecukupan jika kita berusaha ke arah menunaikan sesuatu tanggungjawab itu. Okey, itu sebagai mukadimah dia. Dah jadi insya-Allah. Alhamdulillah. Makin semangat Ustaz asal laut. Masya Allah. Ramai yang kata seronoknya Ustaz. Terima kasih. Share laut. Dah lama tak tengok laut je lah Ustaz. PKP Ustaz. Bila masuk di laut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan itu ada yang kita kongsikan. Dua cara Allah anugerahkan kekayaan kepada seseorang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan pendengar, ketinggalan ikuti lagi perkongsiannya. Jangan ketinggalan juga ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Muhammad Abdul Amin dan juga di YouTube IKIM juga secara langsung kami bawakan kepada anda. Jadi yang ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baik. Terangilah hati ini, selimutkanlah raga ini dengan hidayahmu, kuatkan imanku dan keredaanmu, muliakan hatiku dan ku berserah. Rahmati hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurna semua. Sempurna semua. Jauhiku dan lindungiku, sifat mazmum khilafku tak mampu. Dengan hidayahmu, kuatkan imanmu dan keredaanmu, muliakan hatiku dan ku berserah. Rahmati hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurna manusia punya kelemahan untuk hadapi dunia. Rahmati hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurna semua.
Sempurna semua. Amin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam perkongsian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mughni. Allah ada dua cara Allah mengurniakan kekayaan kepada manusia, kekayaan yang Allah yang kita usahakan, dan tanggungjawab yang kita tunaikan juga membantu untuk kita sebenarnya. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini, silakan. Baik, sementara tu sebagai mukadimah untuk kita seterusnya, kita tahu di keliling saya ni laut kan, macam mana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, seakan kita berada di dalam lautan yang penuh dengan khazanah-khazanah. Bawah ni ada ada ikan, ada karang yang cantik-cantik, dan negara kita antara yang cantik di dunia mengenai karang, batu karang itu sebab kita tropical kan. Begitu juga dengan khazanah-khazanah yang lain kan. So di mananya di sekitar negara kita juga banyak kapal-kapal karang dari zaman peperangan Jepun dulu, antara British dan Jepun, ada yang dah ditemui, ada belum ditemui. Jadi banyak sebenarnya. Jadi maknanya kasih sayang Allah seluas lautan. Kan? Dan kita sebenarnya berada di tengah lautan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung Jadi dia juga hati saya satu hari ada pernah orang bertanya kepada saya. Dia mengulas mengenai setengah-setengah keadaan bagaimana orang suruh bayar zakat. Itu penting, wajib kita tunaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang Islam tak pernah pun ajar kita cari harta, tiba-tiba nak minta zakat pula, macam mana kan? Sebenarnya ada itu yang kadang-kadang tak terdedah ataupun tak berkesempatan untuk belajar kan. Jadi kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mughni, Allah yang Maha menganugerahkan kekayaan. Bagaimana cara Allah menganugerahkan kekayaan? Dengan dua tadi Pertama dengan jalan usaha, yang keduanya dengan jalan kita menunaikan tanggungjawab. Kita bahas dulu bab yang pertama, iaitu macam mana dengan usaha Allah Subhanahu Wa Taala boleh anugerahkan kesenangan ataupun kekayaan Allah Al-Mughni. Okey, jom kita tengok ada 5 cara bagaimana seorang itu boleh untuk mendapat harta. Ada 5 cara Ada 5 cara dia. Salin kan So jadi maknanya ada 5 cara Okey, yang pertama apa? Yang pertama dengan cara jalan al-amal. Al-amal ni dia bekerja. Tak kisahlah apa pun bekerja. Kita gerakkan tulang pak kerak kita ni bekerja. Tak kisah makan gaji ke apa semua, itu jangan malas. Malas adalah satu benda yang memang dilarang dalam Islam, yang disuruh kita untuk hindarkan dalam Islam. Sampai ada doa Nabi ajarkan kepada kita untuk terhindar daripada sifat malas. Sampai Nabi kata di waktu pagi ada keberkatan. Pada pagi tu kamu kena bergerak kerja, jangan tidur sampai tengah hari tak buat apa-apa. Kena bergerak sebab al-amal adalah salah satu cara Allah menganugerahkan kurniaan kepada kita. Dan memang selagi mana ada kehidupan, selagi itu kita kena berusaha. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Baik ke, buruk ke, kalau mereka usaha benda yang baik, baiklah akan mereka perolehi. Jadi maknanya bagi abang-abang ayah saya sekalian, jangan bagi alasan sekarang ni kerja susah lah, saya kena buang kerja apa semua. Itu semua hanya proses kehidupan. Tapi tak ada satu kerja, akan ada banyak lagi kerja. Kita je kadang-kadang kita block kita punya mental, kita tak ada kerja dah susah. Sebab apa? Kita memilih yang sesuai kat diri kita. Sedangkan benda tu ada, tapi kita yang memilih sebenarnya untuk tak nak buat yang ni lah, tak nak buat yang ni, kita nak buat senang saja. Jadi jangan. Macam mana Allah nak menganugerahkan? Yang pertamanya dengan jalan al-amal, dengan jalan bekerja. Tak kisahlah. Kadang-kadang kita letakkan, saya ni ijazah lah, saya ni belajar tinggi lah, saya tak naklah kerja gini. Sebab apa? Yang menghalang kita apa? Kita punya mental ni, kita punya cara berfikir. Kita, nanti tak standard lah apalah. Jadi maknanya bekerja. Allah menganugerahkan dengan jalan pertama al-amal. Al-amal itu kita bekerja. Bekerjalah. Janji jangan malas, itu saja. Sebab malas akan menghalang potensi hidup kita. Dalam Quran banyak Allah sebut, dalam hadis banyak Nabi sebut. Allah sebutlah dalam Quran, fa idza faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Kenapa tak? Habis satu usaha dah stop, kau dah berjaya. Tak. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru.
Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Janganlah kamu kata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kenapa Allah suruh kita untuk kita, maknanya benda boleh buat hari ni kita buat. Jangan kita maksudnya nak tangguh-tangguhkan apa semua. Sebab apa? Sebab nak suruh kita al-amal, bekerja itu. Dan dengan bekerja Allah Al-Mughni, Allah yang maha mengkayakan, akan anugerahkan kepada kita anugerah dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dengan jalan kita berniaga, al-bay'. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, iaitu dengan jalan berniaga. Kan? Kalau mampu kita berniaga lah. Dalam hadis Nabi SAW pernah menggalakkan untuk berniaga. Alaikum bitijarah, hendaklah kamu berniaga. Fa inha tis'atu a'syari min rizq, 9/10 daripada rezeki itu adalah perniagaan. Kalau yang tak mampu, tak apa. Tak boleh lah berniaga, tak boleh. Tak apa. Pergi pada yang pertama, iaitu al-amal, janji bekerja. Jangan tak boleh kemudian kita pun malas, jangan. Kan? Maknanya tak boleh kita pergi pada, maknanya beramal, bekerja lah. Kan? Kalau boleh kemudian yang tak boleh nak bekerja, mungkin ada orang yang tak sesuai kerja bawah orang tau. Dia tak boleh. Masih bergaduh bertekak je dengan ketua dan sebagainya. Anda tak boleh kerja, pergi berniaga contohnya. Apa pun banyak benda. Berniaga ni memindahkan satu barang ke satu tempat, memindahkan satu barang ke satu tempat. Kemudian kita buat tawaran dan orang beli. Apa je pun boleh. Sekarang banyak orang jual makanan. Jadi janji nak bergerak dan bekerja. Itu benda yang kedua. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang ketiga apa? Yang ketiga dengan kita mengambil ujrah, upah. Asalkan upah kita tu benda halal. Ni macam orang yang kerja dalam services kan. Contoh macam orang maknanya bantu orang untuk membuat sesuatu benda, asalkan benda tu halal. Jangan pula buat services yang haram kan. Okey. 3,000 siap bungkus rupa upah pukul orang. Upah pukul orang 3,000 siap bungkus. Okey, itu tak boleh. Jangan. Itu maknanya yang halal. Ujrah, al-ujrah tu maknanya upah yang halal. Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh bantu orang, macam katakan orang berada dalam perkhidmatan services lah, apa saja pun. Maksudnya macam saya contoh pada hari ini berada di tengah laut ini, ada yang boleh bawa bot kan. Dia sediakan untuk persediaan diving. Sekejap lagi saya dengan tim universiti di UTM dan sahabat universiti UAE semua akan terjun sekejap lagi. Habis pun ziarah je, habis pun betul kita terjun terus. Maksudnya ada yang tolong sediakan tank. Dia panggil bikin panas Okey. So maknanya al-ujrah. Ujrah ni maksudnya kita ambil upah services. Banyak. Itu tak ada masalah. Itu cara untuk kita berusaha. Kemudian yang keempatnya. Apa dia yang keempatnya? Yang keempat iaitu dengan jalan musyarakah. Musyarakah ni mana perkongsian. Ini sistem ada. Macam mana untuk melahirkan harta ataupun kurniaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita iaitu dengan jalan kita musyarakah. Musyarakah ni pada perkongsian. Katakan saya keluarkan modal banyak sekalian, DJKIT pun keluarkan modal banyak sekalian, contoh kan. So kita buat satu bisnes secara musyarakah. Sekarang pun di negara kita diperbadankan, contoh Suruhanjaya Syarikat, kita boleh daftar di situ sama-sama kan, untuk buat sesuatu perniagaan kan. Itu salah satu cara. Memang di zaman dulu ada lagi, zaman Islam, zaman Nabi ditunjukkan, zaman sahabat ditunjukkan. Cuma dibuat penambahbaikan, janji ada pergerakan. Jangan duduk saja termenung, buat tak tahu, putus asa, jangan. Jalan keempat dengan jalan al-musyarakah. Musyarakah ni maksudnya dengan jalan kita berkongsian. Dan yang kelima iaitu dengan jalan apa yang disebut sebagai al-mudharabah. Mudharabah ni apa? Ibu-ibu kakak sekalian, mudharabah ni iaitu seorang keluar modal, seorang lagi jalankan. Ini ada juga kadang-kadang kan. Orang tu ada potensi, ada bakat, ada pengalaman, ada kawan-kawan, tapi dia tak ada modal. Seorang ni pula dia ada modal, tapi tak ada pengalaman. Jadi maknanya mudharabah, seorang modalkan, seorang jalankan. Ada pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika baginda
di awal usia baginda sebagai seorang usahawan ataupun perniagaan, ada yang Nabi memang buat perkongsian. Ada yang secara mudharabah. Isterinya Sayyidatina Khadijah pernah memberi modal kepada Nabi SAW dan Nabi jalankan perniagaan itu. Sampai dalam Quran Allah sebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, dia akan berniaga pada musim sejuk pergi ke Yaman, pada musim panas pergi ke tanah-tanah Syam sana tu. Jadi maknanya dengan jalan mudharabah. Jadi benda-benda ini ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, ada sistem dia. Diajarkan dalam Islam untuk Allah anugerahkan sesuatu kekayaan dengan jalan apa? Dengan jalan kita berusaha kepada keperluan kita. Usaha kepada keperluan kita dengan 5 cara tadi itu. Dan kalau kita bergerak, insya-Allah Allah Al-Mughni akan menganugerahkan kepada kita cara untuk maknanya kekayaan dalam kehidupan kita. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimat muslimat sekalian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jalan yang kedua iaitu jalan dengan cara kita menunaikan tanggungjawab. Jalan pertama tadi Allah Al-Mughni menganugerahkan kekayaan adalah dengan jalan usaha. Ada 5 usaha, kan? Sama ada al-amal, bekerja, ataupun kita jual beli, berniaga, ataupun dengan jalan kita al-ujrah, kita services kan, ataupun dengan jalan musyarakah, ataupun dengan jalan al-mudharabah. Okey. Cara kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita adalah dengan jalan kita menunaikan tanggungjawab. Sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab, sejauh itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kekayaan dan kecukupan kepada kita. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, baba yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Boleh dengar ke DJ Adi? Boleh Ustaz. Jelas dan nyata. Sebab angin yang begini nyaman sedang bertiup pada saya, kan? Jadi panas, sedap angin Ustaz. Masya-Allah. Sudah dengan pusing-pusing Ustaz. Bukan sekadar 3D dengan 360 pun ada Ustaz. Okey. Angin yang nyaman sedang bertiup. Masya-Allah. Okey, Syah. So jadi pada kita pergi pada yang kedua. Yang kedua iaitu dengan jalan cara tanggungjawab kita ambil. Okey. Macam mana cara kita nak memahami Allah menganugerahkan tanggungjawab rezeki berdasarkan tanggungjawab kita tunaikan? Saya nak bagi contoh. Cuba kita refleksi diri kita. Apa yang berada di sekeliling kita? Apa dia? Iaitu kita tengok kadang-kadang ada orang yang mungkin berpisah dengan isteri dia dan sebagainya. Dalam Islam, rezeki ataupun nafkah anak-anak ayah memang kena menunaikan. Tapi ada orang kadang-kadang dia berpisah dengan isteri dia pun sakit hati, tak puas hati, kan? Jadi nafkah dia buat tak tahu je. Kan? Jadi isteri yang dapat anak, isteri yang menjaga dan membela. Bayangkan kalau ikut kadang-kadang mungkin si ibu ini bukan orang yang senang, bukan orang yang ada harta yang banyak. Tapi sebab dia mengambil tanggungjawab menjaga anak, rezeki anak tetap Allah aturkan dan salurkan kepada dia. Dia akhirnya boleh membesarkan anak dengan bagus. Jadi maksudnya apa? Allah menganugerahkan rezeki yang keduanya dengan jalan tanggungjawab yang kita tunaikan. Seperti ibu kakak tuan-tuan sekalian. Untuk itu, pertamanya kita kena faham apakah tanggungjawab kita perlu kita tunaikan. Sebagai seorang suami contohnya, kan kita ada isteri kita yang perlu kita tunaikan nafkah kita. Kalau daripada awal kita dah cakap tak mampulah, maka kita akan tengok kita tidak akan dianugerahkan dengan kemampuan itu. Tapi kalau daripada awal kita kata okey, macam mana pun nafkah isteri, nafkah anak-anak saya mesti kena sediakan semampu yang saya boleh. Maka kita akan tengok perlahan-perlahan Allah akan anugerahkan peningkatan rezeki kepada kita. Ini benda yang kita kena faham, ibu kakak ayah saya sekalian, kan. Jadi maknanya sebenarnya sifir biasa matematik, apa yang kita bagi benda itu akan habis. Tapi sifir agama yang diajar oleh Nabi SAW, ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan kita bersedekah. Bersedekah itu bermaksud maknanya kita memberi. Hatta nafkah yang anda semua berikan kepada anak, kepada isteri, jika ada lebih, itu dikira sedekah. Kenapa dikira sedekah? Kerana Allah akan ganti balik di dunia lagi. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut as-sadaqatu bi asyri amsaliyah. Sedekah
akan digantikan dengan 10 kali. Itu di dunia, dekat akhirat disuruh pahala sama 700 kali. Di dunia 10 kali ganda. Kita bagi pada isteri kita, bagi pada anak kita, kita faham apa itu tanggungjawab, maka dengan sendiri Allah akan anugerahkan. Kita mungkin akan dapat peluang-peluang yang baru, dapat jalan keluar bagi segala pemasar-pemasar hutang dan sebagainya. Sebab apa? Hati ada rasa nak menunaikan tanggungjawab. Okey. Kita faham mengenai tanggungjawab hutang kita. Kita ada hutang contohnya. Ada orang kadang ada hutang, main setting dia terus tak bayar pun. Kan? Maknanya main setting dia, tak bayar. Tapi kalau ada usaha untuk bayar, Allah akan datangkan kemampuan untuk kita selesaikan hutang kita. Kan? Jadi itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan rezeki dengan tanggungjawab. Okey. Selesai diri kita, keluarga kita ambil tanggungjawab bentuk masyarakat pula. Apa contoh macam kita terlibat dengan persatuan-persatuan, kebajikan-kebajikan, rumah anak yatim ke sekolah tahfiz ke masjid, jadi SDK masjid. Kan? Nanti dengan itu nanti Allah kurniakan. Maknanya rezeki-rezeki yang murah kepada kita. Kan? Kemudian mungkin kita boleh ambil tanggungjawab lagi di peringkat negara contohnya. Kan? Kalau boleh sampai ke peringkat ummah Islamiah. Kan? Maknanya kita akan tengok macam mana dengan mengambil tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala akan buka ruang-ruang rezeki kepada kita. Itu benda yang Allah Al-Mughni, cara Allah memberikan kekayaan dan kesenangan kepada seseorang itu. Okey? Dia macam tak banyak Ustaz ke, dia cuma ada 2 je perkara penting, tapi 2 tu sangat berat. Kalau dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah apa yang dikaitkan dengan rumah tangga tu dapat diselesaikan Ustaz kan. Kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Lagi kita akan membawa kepada anda. Ada yang kata 16 tahun berkahwin, tunaikan nafkah sebaiknya, tapi isteri selalu tak bersyukur, selalu banyak komplain. Nak buat macam mana Ustaz? Kita lagi Ustaz akan jawabkan jawapannya. Kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya, saya dia akan menyelamatkan hal dalam mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tepat, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akili pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian personal di Zahra untuk bersama dengan rakan pendengar kita ada Ustaz Muhammad Abdullah Amin untuk perkongsian kita. Ramai orang dah memberi komentar mereka di FB, di IG dan juga di YouTube IKIM. Anda yang menyaksikan waktu ini, jomlah sama-sama tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang bagaimana Allah Al-Mughni menguruskan kehidupan kita sebenarnya. Ustaz, tadi soalan sahabat kita Ustaz, 16 tahun berkahwin Ustaz. Di kata 16 tahun berkahwin tapi jalankan nafkah sebaiknya, tapi isteri kelihatan tidak bersyukur Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Okey, ada 2 benda, 2 sudut yang kita kena pandang di sini. Yang pertamanya sebagai seorang suami. Okey. Suami ni Allah Subhanahu Wa Taala, naturalnya orang lelaki ni Allah bagi dia ada kelebihan. Kalau dia faham benda tu Kalau tak faham, kita pun tak perasan benda tu. Macam kisah orang-orang tua-tua kita kan. Ada 1 ekor telur burung helang termasuk dalam sekumpulan telur itik. Maka lahir mereka bersama-sama, anak itik dan anak helang ni. Helang ni dia tak tahu pun kelebihan dia. Apabila dia membesar anak itik, dia tengok ada burung helang terbang, dia kata bestnya terbang di sini. Apa kata dia punya mak dia, adik-adik dia, kau jangan berangan lah, kita itik je, mana boleh terbang macam tu. Oh ya ke? Akhirnya helang ni tak boleh terbang sampai ke sudah. Sebab apa? Dia tidak tahu potensi diri dia. Jadi orang lelaki Allah ada kurniakan antara potensi diri, kan? Iaitu antaranya adalah dia kena ada kefahaman untuk membimbing keluarganya, dirinya. Dalam Quran Allah sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi maknanya memang kena bimbing. 16 tahun usia mungkin rasa macam dia pun tak cukup. Teruskan bimbing bang. Ayah-ayah teruskan bimbing. Sampai bila bang? Sampai kalau tak isteri tu meninggal, abang meninggal.
Maknanya kena bimbing sampai bila-bila. Okey, daripada sudut isteri, kalau mendengar pada pagi ni perkongsian kita, qanaah, sifat qanaah ni, qanaah ni maknanya rasa cukup. Rasa cukup tu kita perlu bentuk diri kita tu. Sebab kalau tak, kita akan rasa sentiasa kurang. Dan orang yang kaya dalam hidup dia apabila dia ada sifat qanaah ni. Qanaah ni rasa cukup dalam diri ni. Alhamdulillah, suami dah bagi 16 tahun bagi sediakan itu dan ini. Jadi bagi isteri pula kena wujudkan satu sifat dipanggil sifat qanaah namanya. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Oh, angin kuat Ustaz, mendung tu Ustaz, hati-hati Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Seterusnya, kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM berkenaan dengan bagaimana kalau suami baru tak terima anak-anak selepas mereka berkahwin. Macam mana tu Ustaz? Okey, itu satu benda yang kita kena betulkan juga cara memandang. Apabila seorang itu berkahwin dengan satu orang perempuan, dia bukan berkahwin dengan individu perempuan itu semata-mata. Dia berkahwin dengan apa yang ada di bahu perempuan itu. So maksudnya, apa yang perempuan itu ada di bahunya, dia kena selidik lah. Kalau sebelum tu dia ada hutang PTN ke, kena tanya tu. Maksudnya dia kena ambil tahu untuk bantu. Okey. Jadi ada keluarga, ada anak yang ada sebelum itu, maksudnya dia kena dah berubah tanggungjawab, maknanya dia kepada dia. Jangan bukan individu perempuan tu semata, tetapi apa yang berada di bahu perempuan itu kan. Alah tapi susahlah, itulah, inilah. Kalau takut dia ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau kita telah decide untuk berumah di tepi pantai, kita kena bersedia dengan apa yang ada di pantai itu. Kan? Rumah di pantai memang cantik, ada orang, macam-macam angin keluar apa semua. Tapi dia ada karenah dia. Pantai ada karenah dia. Macam tu juga dengan suami isteri kan. Dia ada karenah dia. Kita kena ada expectation untuk kita maknanya memahami benda tu. Okay. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, semakin kuat angin Ustaz. Saya tahu Ustaz. Semakin jom kita kesimpulan terlalu Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, sama saya pun telah bersedia. Maknanya dengan peralatan kita masuk. Jangan tidur sekarang. Okey. So, sebagai kesimpulan yang boleh kita kongsikan, ibu kakak dan sekalian. Jadi kita bincang nama Allah Al-Mughni pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu. Jadi maknanya kekayaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh untuk berusaha pertama. Kita dah ajarkan usaha-usaha tadi. Dan yang keduanya kita diajar untuk kita menunaikan tanggungjawab yang ada daripada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan dua benda itu Allah sentiasa memurahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita seluas-luasnya, memberikan kebaikan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Sebelum sampai kita tutup doa, saya nak ajak kita mula. Oh, di belakang saya tu rupanya betul kan? Masya-Allah, mendung sangat Ustaz. Hari sahabat daripada universiti, kita ada Dr. Rosli, kita ada Dr. Rahayu, okey. Kita ada sahabat dari UAE, Inspektor Ulia bersama saya. Dan ini adalah Abang Handsome. Ini kalau tak ada dia, kita tak boleh ke laut. Okey. Sekali pantai je laut malam. Okey, pantai je. Okey, sama kita akhiri perkongsian kita dengan doa insya-Allah. Doakan saya juga dan Allah uruskan mudahkan segala urusan. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami dengan yang halal, ya Allah. Berikan kecukupan kepada kami, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Bantulah orang susah di kalangan kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami, ya Allah. Permudahkanlah orang yang ada masalah di kalangan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga segalanya selamat untuk Ustaz. Selamat berdiving Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Di atas darat insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesiap bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.